saya tujukan kepada speaker pertama kita iaitu Prof. Solihah. Apakah cabaran-cabaran yang seringkali dihadapi oleh para pelajar ketika mempelajari bahasa Arab dan apakah solusi-solusi yang boleh dipraktikkan dalam menghadapi cabaran tersebut? Okey, tafadhali mashkura Prof. Solihah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Brother Nabiqul Hakim selaku moderator kita pada hari ini. Panelis yang ada bersama saya, Ustaz Muhammad Khaidir, Sister Rizki Rivezki. Tak lupa juga kepada Mahallah Sumayyah yang telah menjemput saya. Terima kasih kepada prinsipalnya dan warga Sumayyah dan seluruh pendengar kita pada hari ini. Berbalik kepada soalan Brother Nabiqul Hakim tadi, apakah permasalahan yang kita akan hadapi bila kita belajar bahasa Arab ataupun bahasa asing? Ya, di sini Ustazah ingin beri satu bukti nyata ya. Jika kita ingin mempelajari bahasa asing, kita kena kuat dari sudut emosi. Itu sahaja jawapan yang paling tepat yang Ustazah rasa yang pendengar perlu akui benda ni. Tanpa emosi yang kuat, kita tidak boleh mempelajari bahasa asing. Emosi kena kuat. Apa maksudkan dengan emosi yang kuat? Anda mesti berani. Anda tidak malu. Anda mesti yakin pada diri sendiri. Sebab untuk bercakap dalam bahasa asing ataupun untuk menulis dalam bahasa asing, ia memerlukan satu kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan itu akan datang apabila Anda berani, Anda yakin, dan Anda mempunyai personality yang bagus. Ya, kekuatan personality dalaman itu amat penting untuk mempelajari bahasa asing. Apatah lagi bahasa Arab. Kenapa? Ini kerana bahasa Arab itu tidak seperti bahasa Malaysia. Dia tidak seperti bahasa Inggeris. Tulisannya daripada kanan ke kiri. Tulisan kita daripada kiri ke kanan. Tulisan bahasa Inggeris daripada kiri ke kanan. Apa yang membezakan apabila dia daripada kiri ke kanan dan kanan ke kiri? Apa yang membezakan di antara dua bahasa itu? Apabila anda menulis daripada kanan ke kiri, maka dia akan memberi satu perubahan kepada pemikiran anda. Maknanya orang yang belajar bahasa Arab ini, pemikiran dia, cara berfikir dia lain. Orang yang belajar bahasa Inggeris ataupun bahasa yang memerlukan bahasa Latin daripada kiri ke kanan, cara dia berfikir lain. Ya. Ustazah ingin bagi sedikit ya tentang latar belakang bagaimanakah pembentukan bahasa Arab itu. Supaya kita tahu ke mana hala tuju kita. Kita kena kenal apakah itu bahasa Arab. Bila wujudnya, bagaimanakah bentuknya. Kena tahu supaya kita tidak berjalan di dalam gelap. Untuk mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab ini hakikatnya telah wujud sudah lama. Ya, berdasarkan kepada kajian yang Ustazah lakukan selama beberapa tahun yang silam, berbelah-belah tahun dah Ustazah duk buat benda ni. Sebenarnya bagaimana kita ingin mengatasi masalah mempelajari bahasa Arab ni, terutama di dalam negeri. Ya, terutama dalam negeri dan sepatutnya kita tidak perlu rasa kecil kalau kita mempelajari bahasa Arab di Malaysia ataupun di negeri yang bukan negara Arab. Sebab apa yang Ustazah lalui merupakan satu percubaan yang telah Ustazah lakukan. Bagaimanakah jika saya tidak belajar di luar negara Arab? Adakah saya ke belakang atau saya takut dan rasa kecil? Jawapan yang Ustazah boleh berikan adalah sebaliknya. Ya, kerana apa? Kerana belajar di dalam negeri pun tidak kurang hebatnya. Ya, di mana sekarang kita mempunyai banyak media sosial, kita mempunyai YouTube, kita boleh mencari pun rujukan dan kita boleh berbicara pun dengan orang luar negara
Dan even kita boleh melakukan conference pun di negara Arab, di luar negara dengan menggunakan berhadapan dengan laptop ataupun komputer saja. Jadi untuk mencari, untuk merasa kecil disebabkan tidak belajar di negara Arab, Ustazah rasa dia sudah tidak wujud pada hari ini. Ya, kerana belajar bahasa itu tidak semestinya, sekiranya di tahun 60-an, ianya mungkin benar. Anda kena pergi ke negara Arab untuk mendapat bi'ah Arabiah itu. Tetapi di tahun yang 2020 ni, rasanya tidak perlu. Itu pandangan saya. Kerana apa? Kerana kita sudah global, kita berada dalam dunia aulamah ataupun global. Jadi kontak dan hubungan itu secara terus. Dan satu lagi masalahnya ialah negara Arab itu sendiri selalu berlaku peperangan. Jadi ia memberi masalah kepada pelajar-pelajar yang ingin meneruskan pengajian di sana. Dia berbeza pada tahun 50-an, 60-an, 70-an. Jadi itu yang saya rasa untuk menguatkan lagi kefahaman dalam bahasa Arab ini, ianya tidak perlu belajar di sana, pendapat Ustaz secara peribadi. Dan yang kedua, anda perlu mempunyai kekuatan dalaman untuk mempelajari bahasa asing. Anda perlu berani dan anda tidak perlu malu. Dan perlu ada persiapan dari sudut menghafal menghafal kosa-kosa bahasa Arab, mufradat dan sebagainya, supaya anda ada keyakinan untuk berhadapan dengan orang lain. Ustazah bagi satu tips ya. Bagaimanakah untuk menjadi mahir dalam bahasa Arab ketika anda di universiti? Ya, tipsnya adalah ketika di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah, anda perlu menghafal ataupun masuklah pertandingan-pertandingan, syarahan ataupun debate ataupun muhawarat di dalam bahasa Arab. Kerana peringkat menengah itu, peringkat sekolah rendah, peringkat menengah terutamanya, anda telah membaca atau telah menghafal syarahan bahasa Arab ya, sebagai contoh ya. Ini sebagai ustazah ni, contoh di ustazah ni, ustazah telah buat benda ni. Dan inilah hasilnya pada hari ini. Ya. Ustazah hafal 10 syarahan bahasa Arab masa tingkatan 3. Setiap syarahan bahasa Arab itu dia ada 15 pages, 15 safahat. Boleh anda bayangkan berapa kosakata yang ustazah dapat? 10 tajuk syarahan bahasa Arab, sebab kita nak pergi bertanding, kita tak tahu tajuk mana. Jadi kita kena hafal semua. Ya. Jadi 10 tajuk dalam setiap 10 tu lebih kurang 15 pages, 15 muka surat. Jadi setiap hari ustazah duk hafal tu. Itu tipsnya. Begini suasananya hari ni. Ya, ustazah hafal, jadi berapa tu? 10, 15 kali 10, berapa pages ada? Lebih kurang 150 kan? Lebih kurang, cuba itu. Jadi bila dah banyak macam tu, antum mendapat mendapat mufradat. Satu mufradat, dan apabila antum membaca qitaah dalam bahasa Arab, dia berbeza dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Qitaah dalam bahasa Arab dia memerlukan satu nada. Apatah lagi anda ingin memberi ceramah ataupun syarahan di hadapan juri, di hadapan orang ramai. Dia memberi satu nada dan nada itu mempengaruhi personaliti anda. Itu tipsnya yang ustazah lakukan. Jadi ustazah rasa tak, benda ini boleh diamalkan untuk pelajar-pelajar kita sekarang sebab ustazah sudah melaluinya. Dan apabila di sekolah menengah, masuk universiti, kita masuk matrik hari itu. Masuk matrik, jadi ada Arab dan kita dah boleh bercakap. Bermula daripada itu, dia dah ada satu keyakinan untuk bercakap sebab kita sudah mempunyai wakat yang cukup. Sebab hasil daripada didikan tadi, di sekolah menengah tadi. Ustazah dulu sekolah menengah agama Syamuddin, Kelang. Itu sekolah ustazah itu. Ya. Jadi, kalau anda sudah menjadi juara negeri, juara daerah, juara entah pergi ke sana, pergi ke sini, jadi dia memberi satu kekuatan dalaman. Dan itulah teknik yang ustazah gunakan. Dan bagi ustazah ianya berkesan.
Ya, jadi ia mesti untuk ke depan dia mesti berani, mesti yakin, mesti ada maklumat di dada dan di brain itu, supaya bila ada bergaul dengan orang yang ada background bahasa Arab, background Arab ni, atau ustaz-ustaz daripada dunia Arab, mereka melihat satu personality pada individu itu. Jadi untuk melahirkan personality itu, anda perlu menjadi berusaha keras. Personality itu kena ada. Itu penting. Bagaimana personality itu akan datang? Personality itu akan wujud pada diri anda sekiranya anda mempunyai wakat yang cukup, keberanian serta tahu nahu. Susunan nahu saraf itu kena tahu. Supaya boleh bercakap dan hafalah syair-syair Arab dan misal Arabi itu supaya anda ada satu syakhsiyah Arabiyah bila berhadapan dengan mereka yang berbangsa Arab ini. Dan orang Arab ni dia suka kita menyebut syakhsiyah, ada syakhsiyah itu menyebut amsal al-Arabiyah ataupun syair-syair Arabi. Itu. Dan yang paling akhir sekali, sebutan itu kena betul. Biar sebutan Arab. Maksudnya di sini kalau ha kata ha, ha simpul kena ha simpul. Ha pedas kena ha pedas. Ya? Ta dengan ta kena ada beza. Maksudnya di situ makharijul aswad itu mesti tepat. Sebab Arab ni kadang-kadang dia tak tahu nak beza tau. Sebab dia jelas sebutan dia. Jadi kita kena jadi macam dia untuk beberapa ketika. Supaya anda boleh berada di dalam dunia dia. Kalau kita tidak boleh menjadi seperti dia untuk beberapa minit itu, dia tidak boleh masuk dengan kita. Dia tak tahu macam mana nak entertain kita. Kemudian dia akan guna bahasa Inggeris lah. Nampak tak? Jadi di sini apa yang saya nak cerita ialah preparation tu, istiadat tu untuk menjadi syakhsiyah Arabiyah bila anda berada di dalam kalangan mereka. Ustazah ingin kongsi pengalaman Ustazah pergi luar negara. Ustazah tak belajar luar negara, tidak belajar di negara Arab dan tidak belajar di negara Barat. Ustazah pergi beberapa conference. Ustazah nak share conference kat negara Arab lah. Kat negara Barat tak perlu share lah. Kat negara Arab, Ustazah conference di Irbil, Jordan, di Mesir. Ustazah pergi Irbil, Mesir dan beberapa negara lagi. Apa yang Ustazah ingin beri maklumat, mereka menganggap kita Ustazah itu daripada kalangan mereka. Kenapa itu berlaku? Satu, kerana topik yang kita bawa. Topik yang kita bawa adalah topik yang boleh berada di kalangan mereka. Ataupun topik yang kita bawa itu lebih baik daripada mereka. Satu. Yang kedua, anda mempunyai syakhsiyah Arabiyah walaupun anda bukan Arab. Itu penting sangat. Sebab Arab itu melihat syakhsiyah itu. Macam mana untuk mendapat syakhsiyah Arabiyah itu? Anda perlu lebih bagus daripada mereka dari sudut maklumat. Anda perlu mempunyai kekuatan untuk pergi berdiri di hadapan dan semuanya dalam dewan itu adalah orang Arab. Anda perlu mampu menjawab soalan mereka on the spot. Secara terus. Dan itu telah berlaku pada Ustazah ketika di Irbil, Jordan. Ustazah bercerita tentang Sibawih dan tentang lughah al-qadimah ni. Jadi mereka mereka terkejut. Ini pengalaman Ustazah di Irbil. Dan sudah bertali-tali arus soalan ditanya. Ya. Dan pada ketika itu Ustazah merasakan, Ustazah, saya sebahagian daripada mereka. Bila anda merasakan anda sebahagian daripada mereka untuk beberapa saat itu ataupun beberapa jam itu, bagi Ustazah itu satu kejayaan. Anda telah mampu membina suasana itu menjadi milik anda, walaupun di negara orang dan di universiti orang. Itu setakat ini Ustazah boleh kongsi. Kita datang kemudian nanti, Nabi Kul. Okay, sudah habis 6 minit dah Ustazah. Tak apa Ustazah. Penjelasan yang sangat baguslah. Yang boleh saya kira. Okay, so daripada penjelasan Ustazah sebentar tadi, saya dapat simpulkan bahawa cabaran yang seringkali dihadapi adalah
mainly disebabkan kekuatan dalaman tu sendiri, kekuatan mental, kekuatan emosi, dan cara kita boleh mengekang, cara kita boleh counter balik cabaran-cabaran tersebut adalah kita bina kekuatan dalam diri. Contohnya kita pergi join aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan bahasa Arab sejak daripada sekolah rendah.